Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan ulama Haji Syukran, Ustaz Hafiz, Barisan Adik dan Kuasa Surau Hijrah, Muslimin dan Muslimat dan sudi sama-sama pada masa yang ada untuk mendengar sedikit atau banyak mengenai peringatan. Tuan-tuan, seorang guru hartanya bukan benda. Seorang guru hartanya pun bukan ilmu. Boleh? Seorang guru hartanya adalah anak murid. Saya, tuan-tuan, kalau tak ada orang, saya pun tak nak mengajar. Betul tak? Tuan-tuan, malam tadi saya tengok cerita Cina, Confucius. Confucius tu confused. Saya pun nak sebut tak berhenti. Seorang wapak yang dia Cina melakukan pokok pujangga yang minat 3 perkara. Pertama, dia minat pantun. Yang kedua, dia minat tata susila. Yang ketiga, dia minat tentang muzik. Saya tu nampak dia dengan saya ada persamaan. Confused, tuan-tuan. Mana dia pujangga tu, hidup dia begitu. Cuma saya tak sama lah. Dia berada dalam satu keadaan sehingga dia diusir oleh raja dia. Saya pun tak ingat dah raja apa dalam cerita tu. Dan dalam keadaan dia pergi seorang tu, ada lagi anak murid ikut. Dan seorang guru ni, dia bukanlah hebat macam panglima tentera. Guru hebat pun, dan dia bukanlah hebat dari segi mentadbir negara. Sebab dia guru. Dan dia bukanlah pekah berkata seperti seorang peguam. Itulah guru. Dia tak sama dia. Tapi anak muridnya, ya Allah, yang lahir daripada tok guru tadi, dialah panglima yang hebat ke zaman tu. Dialah tentera. Dialah, tuan-tuan, jadi akhirnya ada anak raja. Itu semua kelebihan yang saya tengok pada yang bukannya saya nampak guru hartanya ilmu, guru hartanya adalah anakmu. Betapa ramai orang yang banyak ilmu, tuan-tuan. Ramai orang banyak ilmu, tapi takkan sama dengan yang kita ada. Contoh kita ambil, tuan-tuan ada Tuan Guru Fahmi Zamzam, Tuan Guru Al-Bajari. Nama dia ada. Orang guru banyak. Itu makna dia ramai. Dia ibaratnya, Tok Guru tadi ibaratnya gula.
Di mana pun berada, dia tetap sumur. Tak belajar. Dan semua akan cari kat mana ada tu. Itulah hebatnya seorang guru tadi. Jadi saya nak ambil pada malam ni tuan-tuan, saya berfikir-fikir macam mana nak susun. Nak tunjuk hebatnya guru. Tuan-tuan, demam-demam pun fikir juga. Sebab apa tuan-tuan, nampak saya je mesti nak dengar cerita. Betul tak? Tuan-tuan tak nampak dah cerita lain. Mesti ada cerita yang saya nak sampaikan. Saya ambil dulu satu ayat daripada surah As-Sajdah, ayat yang keempat. Tuan-tuan, muka surat tuan-tuan pun tahu, 415. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Ayat ini yang bermaksud Allah memberitahu kita siapa Allah. Allah perkenalkan Allah itu siapa. Kalau kita boleh guna perkataan siapa, tapi bukan manusia, tapi siapa Allah. Jadi jangan tuan-tuan kata siapa mana orang. Tak ada bahasa lain dah. Tapi Allah itu bukan siapa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang mencipta langit. Namanya banyaknya langit, berlapis-lapis. Kita sebut dalam bahasa Melayu petala langit. 7 petala langit. Kemudian bumi yang satu yang kita pijak. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah tak sebut satu-satulah. Bulan ke, burus ke, mana-mana lagi Allah tak sebutlah. Tapi cukup dengan wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Ada orang nakal bukan? Nakal. Dia kata macam bunyi sate ayam tu. Ya Allah. Fi sittati ayyam, bunyi macam sate ayam. Dalam Quran ada sate ayam. Tak apalah nakal. Itu budak-budak dah tuan-tuan. Okey. Dalam berapa sittah? Dalam tempoh 6 ayam masa. Boleh terjemah hari, tapi banyak kitab terjemah dalam tempoh 6 masa. Hari tuan-tuan dia tak sama dah. Hari sekarang dengan hari yang kita duduk dulu beza. Macam tuan-tuan, rasa sekejap je, kejap lagi April, betul ke? Kan dulu tahun lepas dia kata GST April, kita rasa lambat lagi, betul? Dah berapa hari? 10 hari lagi. Cepat pula tuan-tuan. Cepatnya kan. Dulu balik sekolah lepas asar, main tuan-tuan, pokok getah, main dalam sungai tu, balik macam-macam. Sekarang ni anak kita pukul 5.30 lepas tu ngaji Quran, kejap lagi nak main pun tak boleh dah. Habis satu hari. Sekejap je. Dan tuan jumpa saya sebulan sekali, betul tak? Tapi rasa macam baru je. Sekejap je masa. Setahun saya boleh jumpa tuan-tuan 12 kali je. Sekejap je ni. Habis tahun. Habis tuan-tuan. Ya Allah. Jadi kalau kita sebut hari, dia tak sama dengan apa yang kita faham sekarang dengan yang dulu. Sebab tu ulama sebut tempoh masa. Alanya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah yang bagi tahu. Pada ayat ni Allah bagi tahu kita selepas sahaja selesai mencipta langit dan bumi dan segalanya ada, thumma istawa 'alal 'arsy. Allah itu bersemayam. Betul ke bersemadi? Saya tak kira bahasa Melayu ni. Bersemadi pelik macam mana semadi lain tuan-tuan tu. Dah kira ni bersemayam, maknanya kita pun nak gambar sebab bahasanya tinggi, istiwa. Macam gantul, tapi dalam bahasa Melayu yang boleh bawa istiwa adalah kedudukan macam mana jangan tanya. Siapa tanya? Bidah. Tuan-tuan, saya bukan Wahabi.
Tuan-tuan, tapi tanya je macam mana kedudukan. Percaya, iman, wajib. Bagaimana? Majhul. Kat mana? Jadi Allah bagi tahu, summastawa ala arsy. Allah bersemayam di arsy. Kemudian tuan-tuan, malakum min dunihi min wali wala syafi'. Tuan-tuan, semua itu tadi, inilah jawapan pada satu soalan oleh seorang putera raja. Malam ni saya akan sentuh cerita tentang seorang raja, nama dia Raja Muzaffar, anak kepada Sultan Melaka. Minta maaf tuan-tuan, ni cerita. Tuan-tuan jangan tanya riwayat sahih ke tak. Ini bukan roti jala tuan-tuan. Saya kata ini adalah cerita. Sahih bukan persoalannya. Dia hanyalah sebagai satu cerita dan ambillah pengajaran. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita sang kancil dengan buaya? Itu cerita sahih ke? Riwayat daripada mana? Tak ada kan? Tapi benda tu kan mutawatir. Dia punya darjah dia mutawatir. Kalau kadang-kadang hadiah-hadiah dhaif. Itu dhaif kan? Sahih tu lain lah. Hadis ni semua orang akan tahu kisah sang kancil dengan buaya dan juga kerbau. Apabila satu masa tuan, saya nak mukadimah balik cerita dulu. Apabila sang kancil lalu di tepi sungai, terdengar suara kerbau meraung. Aduh, sakit, tolong. Tengok-tengok kerbau meraung. Rupanya kaki kerbau tadi telah digigit oleh sang buaya. Sang kancil pelik. Kenapa gagah macam kerbau tiba-tiba kena gigit kat buaya? Ceritanya tuan-tuan, iaitu buaya rupanya telah ditindih. Betul ayat. Betul, faham ke? Dengan balok kayu last sekali, lalu kerbau, dia minta tolongan kerbau. Kerbau kata baik hati. Ya Allah. Maka diangkatnya kayu balok tadi, diletak di tepi. Akhir sekali, apa balasan ke buaya? Ada kata-kata jazakumullah khairan jazaa. Ucapan tahniah ada. Terima kasih. Tak ada tuan. Buaya tetap akan makan kaki kerbau tadi. Itu cerita dia. Kemudian sang kancil bijak. Dia kata macam mana nak cakap ni, suruh selamat. Dia pun bisik dekat kerbau. Dia kata, apabila aku cakap perkataan ni, kamu cepat-cepatlah lalu. Tuan-tuan ingat lagi tak apa perkataan sang kancil pada kerbau? Kata lupa dah. Dia pernah cakap tuan-tuan. Dia cakap, ini kan lidah. Tapi kerbau buat dong. Dia ingat, dah sebut, ini kan lidah. Tak bergerak juga. Tak makan, bila lagi kan? Tak tahulah berapa kali lagi lah. Tak ada saja nak kurang kan. Adakah kisah tadi, cerita tadi dongeng? Memang dongeng, tapi ada pengajaran dia. Betul. Jadi cerita malam ni adalah cerita Raja Muzaffar, anak kesayangan Sultan Melaka, yang mana masa kecilnya tuan-tuan selalu sangat bertanya pada bondanya dua soalan. Tuan-tuan, apa soalannya? Iaitu dia tanya ibunya, bondanya, wahai ibunda, di manakah Allah? Dan dapat tak anda nak melihat Allah? Tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Raja, anak raja dan bonda sendiri nak jawab satu soalan tentang tanya soalan budak-budak. Dia tanya, ibundaku, di manakah Allah? Dan dapat tak anda melihat Allah? Tuan-tuan, Nabi berpesan, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Bila kita nak bercakap, tengok audience. Tuan-tuan, ada budak kecil, ada budak yang budak besar, semua tuan-tuan peringkat umur dia. Jadi saya pun tak tahulah saya ni sesuai tak, tapi nak tunggu semua orang tua semua bila tuan. Jadi saya sebut juga, tapi saya akan bagi tahu peringkat-peringkatnya. Peringkat kecil ni maknya menjawab, iaitu wahai anak darku, Allah itu bersemayam di arsy. Di manakah arsy? Maka arsy itu berada terlalu tinggi dan jauh. Betul kan? Tadi ayat, mana ayatnya? Maka bondanya baca ayat tadi.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. Betul tak jawapan tadi kan? Betul. Maka fahamlah anak tadi, oh mana Allah itu bersemayam di arsy. Boleh tak nak tengok Allah? Maka jawab ibu, cuba anaknya tengok langit. Langit yang kita nampak ni pun hanya langit yang pertama. Bayangkan langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang ketujuh, lepas tu arsy. Kan jauh. Kita tak dapat lihat Allah kerana jauhnya arsy itu. Oh, anak tadi boleh terima. Boleh terima. Dan seronok sebab ada jawapan. Allah itu bersemayam di arsy dan mata tak dapat lihat kerana jaraknya jauh. Betul tuan-tuan. Itu peringkat anak-anak. Tuan-tuan, kita belajar dulu tadi kan A untuk apa? A untuk ayah. Tuan-tuan, tanya A untuk apa? A untuk ayah. Belajar sikit lagi, masuk sekolah, A untuk almari. Tak jadi dah ayam kan? Pergi pada almari. Masuk sekolah menengah, A untuk alkali. A juga, tapi peringkat tak boleh tak nak ajar alkali masa sekolah rendah. Masa tadika. Betul tuan-tuan, tapi dia kata apa benda alkali? Lain kali ke? Ni kali kan. Peringkat universiti tuan-tuan, duk main alkali tak ada dah. Dia tu buat dah ekstrak. Betul tak? Saya kena hantar ekstrak tuan-tuan minggu depan. Sebab apa ada tulisan nak kena hantar, minta dulu ekstrak. Oh, cuba tanya anak kita, apa itu? A, ekstrak. Tahu? Tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, A juga tapi terima ilmu tadi ikut peringkat. Jadi tuan-tuan, bila peringkat kanak-kanak, ajarkan mereka tadi, iaitu Allah ada. Di mana? Bersemayam di arsy. Dan Allah nyatakan. Betul kan? Allah sebut, bukan tak? Allah sebut, bukan? Tak salah kan? Betul, itulah ayat. Dan Allah itu arsy tadi terlalu jauh. Maka Raja Muzaffar seronok dengan jawapan tadi. Dan bila pergi tanya kawan-kawan dia yang sedang main apa tu kan, sepak takraw masa tu, tengah hak tuah dengan apa tu, tanya soalan ni, di mana Allah, dan dapat tak kena full. Orang lain tak tahu kat mana. Dia kata Allah itu ada di arsy dan mata tak dapat lihat kerana terlalu jauh. Jadi kawan-kawan semua ikut kataan Raja Muzaffar. Lama selepas itu menekat usia remaja, maka ayahandanya menghantar Raja Muzaffar kepada seorang tuan guru. Dalam cerita ni nama dia Syekh Abdul Majid, yang itu Sayyidullah. Nama dia Syekh Abdullah, tapi saya rasa boleh kalau saya tukar nama saya pun bukan cerita betul. Syekh Abdullah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita ada sejarah besar dalam tanah air kita, tapi kita tak dapat maklumat. Saya duduk Sarawak ni baru 7 tahun lebih. Saya dah dengar macam-macam cerita orang yang hebat-hebat. Antaranya Bilal di Sarawak tuan-tuan, dia punya kekuatan dia, nama dia Tuan Haji Agus Saleh ke Agus Saleh ke, lebih kurang itu Agus. Dia punya kekuatan dia, kalau buah kelapa tu tak pakai barang. Ni top, terbelah dulu. Cuba tuan-tuan buat. Aku ada kat sini. Saya duduk ngeceng 2-3 tahun ni tuan-tuan, saya dengar lagi satu cerita ayah daripada Allahyarham. Tuan-tuan, Allahyarham Ustaz Ishaq tu, ayah dia, saya sempat duduk kat situ. Orang Bugis. Dia ni orang Bugis. Kalau dulu-dulu ada kuda yang liar, cukup orang Bugis ni tuan-tuan pegang dia kepala kuda tadi, hina dah. Itu cerita, ni baru je. Takkanlah sejarah Melaka yang hebat itu langsung kita tak boleh dengar cerita-cerita kehebatan Tuan Tuk Guru. Ada tak? Kadang sebut sikit cerita mengenai yang adanya hantu. Kita pun tak tahu kat mana. Hilang sejarah tu tuan-tuan. Jadi ada yang satu ni pun saya pun tak tahu sahih kata sahih, tapi itulah cerita, nak cerita tentang ketuhanan. Tuan Guru Syekh Abdullah ini tuan-tuan melihat watak kepada putera Raja Muzaffar ni, tuan-tuan, dia tengok hebat budak ni, minat tentang ilmu agama. Orang lain duk main
cara-cara masing-masing. Tapi dia ni raja, tuan-tuan, ada raja, tapi minat tentang agama selalu bagi tahu kawan-kawan Allah itu begini dan di mana Allah SWT. Maka satu hari Syekh Abdullah tanya Raja Muzaffar, wahai putera raja, di sini ada soalan nak tanya, nak bertanya. Apa dia? Tuan takut, rasa nak tanya apa? Di manakah Allah dan dapat tak lihat Allah? Alang kepalang, tuan-tuan. Seronok tak putera raja tadi? Dia rasa dia boleh jawab soalan tadi. Sebab inilah yang ditanam tuan-tuan oleh maknya, tuan-tuan, daripada kecil dulu. Allah itu ada di Arash, sedang bersemayam, dan Allah itu jauh dan kita tak mampu untuk melihatnya. Maka kata Syekh Abdullah, bukan begitu wahai anak dia putera raja. Bukan gitu. Itu tak betul. Bukan semestinya gitu. Memang betul Allah, tapi tidak semestinya yang kita kena faham gitu. Mesti duduk bersemayam gitu. Sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Apa sahaja yang tergambar oleh kepala kita keadaan Allah, itu bukan Allah. Jadi kalau kita kata Allah sedang bersemayam, itu tergambar oleh kita keadaan ini, bukan Allah tu. Jadi Allah itu ada, tapi tidak bertempat. Okey, ubah sikit je. Allah ada, tapi tidaklah tidak bertempat, tuan-tuan. Okey, macam mana boleh faham tidak bertempat? Tuan-tuan, tengok pada bumi ini, tuan-tuan. Tangan saya, tuan-tuan, boleh ambil bumi. Ini bumi. Sekarang ni, kita duduk atas ni. Ini dua kaki kita kat sini. Mana atas? Ini atas. Lepas tu bumi ni bergerak. Nombor 3. Mana atas? Sebelah sana atas. Okey, bumi pula bergerak jadi benar. Mana atas? Bawah. Jadi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Arasy Allah itu bukan semestinya yang kita faham di atas. Arasy Allah itu adalah segala yang ada. Ini adalah termasuk dalam arasy. Jadi Allah ada, tidak bertempat. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah itu ada mesti di satu tempat. Sebab apa kita kata arasy? Sedangkan arasy itu adalah meliputi segala yang ada. Dan Allah kata mengikut Syekh Abdullah ni, dia bagi tahu, iaitu Allah pernah tajallikan zatnya pada satu gunung atau bukit Turtina. Mampu tak makhluk menanggung zat Allah? Aras tinggi adalah Allah ataupun aras itu adalah makhluk Allah? Aras juga adalah makhluk Allah. Maka tak boleh kita nak yakin dengan perkataan kita ni Allah itu mesti ada di tak boleh. Maka sebut saja Allah itu ada tapi tidak bertempat. Ni peringkat mana ni? Anak-anak dah penting lah. Tapi anak-anak kena fikir dari segi betul. Cuma aras tadi adalah kedudukannya bukan semestinya di atas ni. Mungkin di sana sama. Semuanya aras. Okey. Boleh tak lihat Allah? Kata Syekh Abdullah, tak boleh. Seronok putera raja tadi dia kata, sama dengan skema mak dia. Tak boleh. Tapi tak boleh di sini bukan kerana jauh. Mak kata tadi, ibunda kata tadi kerana jauh. Tapi tak boleh melihat Allah bukan kerana jauh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ustaz kata la tudrikuhul absar, takkan mampu mata melihat Allah, tapi Allah mampu melihat segala penglihatan. Kata kat sini ada line apa? Saya tengah tunggu call ni. Anak saya bawa balik daripada mana pameran buku. Dia kata lepas isyak nak balik. Sini ada line Celcom ke? Kat rumah saya tak ada line Celcom. Dapur tak ada, keluar kat rumah depan ada. Dia tu orang rumah bila saya cakap kat luar, dia kata cakap siapa tu? Padahal tuan-tuan lain tak ada, tapi tak boleh cakap, dia cakap siapa-siapa. Tapi pelik lah. Jadi tuan-tuan, kat sini ada line Celcom, ada line Axis, ada line di Digi. Tuan-tuan nampak line? Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan guna mata ni tengok line? Tak nak?
punya gelombang tadi jauh, ataupun dia dekat tapi tak nampak. Itu tuan, nak jawab ni ialah ada benda yang ada tapi mata tak mampu lihat. Ya, kalau dulu tak ada lain. Kalau zaman raja dulu mana ada lain kan, yang adanya udara. Udara ada, tapi ada nampak? Ada kat mana-mana tuan-tuan, tidak bertempat, tapi kita tak boleh nampak. Bukan kerana benda tu tak ada, kerana la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka mulai hari itu Raja Muzaffar buang, tinggalkan fahaman masa dia kecil-kecil, iaitu mengatakan Allah itu sekarang bersemayam di aras dan kita tak dapat lihat Allah kerana terlalu jauh. Itu dia belajar, dia kata tak betul. Maka dia perbetulkan balik semua yang dia faham, dan dipukulnya kawan-kawan dia kalau masih lagi degil dengan fahaman lama. Sebab tu kita dah jumpa dengan Syekh Abdullah menyatakan kepada kita tentang apa itu sebenarnya tentang Allah dan juga lihat Allah. Boleh? Setakat ni kita mengaturlah. Dan tuan kena buat lawa sikit, saja sikit baru tuan-tuan. Dua lagi tuan-tuan, ini baru sekolah rendah. Dan kita akan masuk sekolah menengah. Lepas tu kita masuk sekolah universiti, lepas tu habis lah. Demo lihat lah. Tuan-tuan, lepas tu grad tuan, dapat ijazah. Sikit lagi tuan, nak cerita sikit lagi sebab dia punya conclusion tu yang best. Kalau tuan-tuan baca WhatsApp ni yang dia tuan-tuan, pening juga kalau kita tak faham tentang ayat Quran, sebab kita tak boleh tapis. Tapi saya cerita ni satu demi satu supaya kita faham kedudukannya. Ni setakat ni untuk kanak-kanak, biar kalau dia faham itu setakat tu. Kita yang mula belajar sekolah rendah, kita kena faham lain sikit. Tapi selepas ni tuan-tuan, ubah. Dua lagi tahap tuan-tuan akan berubah. Tuan-tuan ready ke ataupun rasa cukup Ustaz pening ni? Ada lagi tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Pelajaran kita ni, daripada kita kata tuan-tuan, saya katalah saya tulis A. Tuan-tuan nampak huruf? Huruf apa tu? A. A besar, A kecil? A kecil. Kemudian ni? Macam mana tuan-tuan ni? Pelik ada murid saya tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak boleh beza ke antara besar dan kecil ni? Saya tulis tadi besar tuan-tuan. A besar ke A kecil? A besar. Yang ni pula A kecil. Sudah tuan. Kenapa ada A tuan? Tadi A kecil yang diperbesar-besar kan? Yang ni pula A besar tapi dipandang itulah kita tuan-tuan. Manusia ni kecil je tapi rasa apa? Besar. Kita ni A kecil, Allah itu tetap Allahu Akbar A juga, tapi kita rasa main-main je. Tuan-tuan, mereka belajar ni, ya Allah. Dulu saya nak belajar, nak solat tuan-tuan, puan mak suruh mak kata barulah solat. Dan solat tu rasa begitu payah. Betul tak? Sampai satu tahap tuan-tuan, mak panggil solat, mak tengok solat tak. Waktu saya semayang cepat-cepat, semayang cepat-cepat, mak kata cepatlah semayang, tak apa 2 minit. Saya jawab, tuan-tuan, mujur ke semayang? Singgah kat sini, seronok tuan. Kalau boleh nak suruh mak tambah lagi, degil sangat kan? Sebab apa? Tak rasa lazatnya solat kan? Tak sama. Dulu terpaksa. Tengok, sampai satu tahap tuan-tuan, kita dah sekolah menengah tuan-tuan, mak dah tak suruh kita, tapi kita rasa main pukul 3, 3:30 pukul 4, rasa kena solat. Betul tak? Lepas solat tu, okey. Tapi taklah rasa nak solat, tapi buat tadi rasa lepas dah. Walaupun pukul 4:30 dekat-dekat sempat lagi. Okey. Tapi buatnya atas kadar melaksanakan tanggungjawab. Itu satu tahap solat tuan. Sampai satu tahap kita tuan-tuan hari ni, tuan-tuan duduk sini ni, tunggu apa ni? Ramai yang tunggu ni. Bukan nak tunggu saya habis, nak tunggu solat isyak tuan-tuan. Sebab kita tunggu ni. Kalau halakkan mengajar, kita pun tak payah kan. Tapi kita kena baik di sini sambil-sambil tunggu. Tujuan asalnya menunggu solat isyak tuan. Dah hati ni jadi menunggu saat tu. Hati tu tunggu. Nak tunggu solat. Dah solat dah. Tunggu solat lain pun nak tunggu. Itu hati kita sekarang ni. Dan sampai satu saat tuan-tuan, kita tidur malam nanti,
Tuan-tuan, tak tahulah. Tuan-tuan, saya pun baru belajar sikit-sikit je. Tuan-tuan lebih hebat lagi. Tengah tidur, tuan-tuan. Pukul 3. Tuan-tuan, tak bangun tak? Tuan-tuan, kalau dah lazat tentang solat, tuan-tuan, akan bangun. Bangun je 2 rakaat atau berapa? Tidur balik. Tapi kenapa? Padahal tak paksa. Sunat je, bukan wajib pun. Lain, tuan. Sebab tu nak bagi tahu, ilmu tadi dia ada peringkat tadika, peringkat sekolah rendah, dan sekejap lagi kita masuk ilmu ketuhanan, peringkat sekolah mana? Tapi mantapkan sedikit kefahaman dulu. Peringkat menengah, tuan-tuan. Apabila Syekh Abdullah tadi telah mangkat meninggal dunia, tuan-tuan, maka ayahdanya minta supaya pergi belajar lagi dengan tok guru lain. Rupanya ramai di Melaka sana tok guru, tuan-tuan. Dan apabila dalam perjalanan tadi Syekh Raja Muzaffar jumpa dengan orang, tanya, di mana Allah? Dapat tak lihat Allah? Semua akan dipaksa supaya menjawab, Allah itu tiada bertempat. Dan mata tak dapat melihat kerana bukan mata yang kerana jauh, tapi kerana lemahnya mata. Sehingga dia tengok ada seorang orang tua sedang memberi minuman secara percuma. Hebat, kan? Duduk kat pasar bagi air percuma je. Kita hari ni nak bagi macam mana? GST lagi kan, contoh. Nak bagi percuma. Maka raja pun bertanya pada orang tua dia, wahai orang tua, apa yang kamu buat ini tanpa ada bayaran dan upah, kenapa kamu berbuat demikian? Kata orang tua, siapakah tuan anak muda yang berani bertanya? Orang lain semua ambil minuman, minum, tinggalkan. Siapa tanya-tanya? Tuan ni tanya, saya adalah Raja Muzaffar. Allah, dia kata, lama sudah saya mendengar kabar berita Raja Muzaffar ni adalah orang raja yang begitu seronok tentang ilmu agama. Jadi seronok saya benar. Cuma bila tuanku tanya soalan, kenapa saya buat sesuatu tanpa bayaran, rupanya tuanku ni tahu Allah tapi belum kenal lagi Allah. Tuanku orang masyhur bahawa tuanku ni seorang yang hebat mengenal Allah, tapi tuanku tak kenal lagi Allah. Tuanku hanya tahu Allah. Kalau tuanku kenal Allah, tuanku takkan tanya soalan kenapa saya buat ini. Kan katanya percuma. Tak. Bukan sia-sia saya buat ini. Saya akan dapat ganjaran di sisi Allah. Itu maknanya kan? Kenal, kan? Takkan kita kata sia-sia. Bukan sia-sia. Kerja ini adalah penuh dengan pahala dan ganjaran. Tapi bila tuanku kata kerja ni tanpa upah, tanpa bayaran, sia-sia, tuanku hanyalah ketahui Allah tapi tak kenal Allah. Maka tuanku tadi rasa pelik. Apa beza di antara tahu dan kenal? Dalam cerita tu panjang, tuan-tuan. Dia cerita mengenai sebiji buah-buahan yang ada zaman Melaka. Tuan-tuan rasa buah apa tuan itu? Ganas tuan-tuan. Tanya soalan tapi sebut Melaka. Takkan tuan tak tahu? Buah apakah yang masyhur di zaman Melaka? Cuba jawab. Tuan-tuan kalau jawab buah Melaka, memang silap. Mana ada buah Melaka? Mana pokok Melaka? Pokok Melaka pokok ada, tapi buah dia macam bukan. Pokok yang masyhur dalam cerita sejarah Melaka adalah buah nangka. Tak percaya, buah burung. Itu kisah dia. Buah nangka, tuan-tuan. Saya tak nak cerita buah nangka, saya nak bagi tahu yang senang sini ialah buah timun Cina. Boleh guna buah timun Cina? Orang sini faham tak buah timun Cina? Terbikan, kan? Kita bagi tahu anak kita, dia kenal ini buah timun Cina terbikan. Kita minta dia lukis sepohong pokok buah pokok timun. Dia pun lukis lah, petanding pun lukis besar pokok timun, kan? Macam pokok mangga dan sebiji sana, sebiji sini. Pokok apa ni? Inilah pokok timun. Inilah pokok terbikan. Betul kan? Salah, ya kan? Sebab apa? Dia tahu, tapi dia belum kenal. Dia tahu pokok buah petai. Koyak-koyak tahu petai. Potong-potong ada dalam nasi lemak. Dia kata lepas tu lukiskan pokok pohon petai. Dia pun buat yang rendah-rendah macam pokok apa? Kacang. Betul ke? Pokok petai ni. Besar, tuan-tuan. Peliknya. Tu ada buah kecil, pokok pula besar. Yang tadi buah besar, pokoknya kecil. Ya Allah. Jadi itu tuan-tuan nak tahu, nak kenal. Apa itu tahu, apa itu kenal. Maka bila diberitahu begitu, tuan-tuan, Raja Muzaffar pun rasa hebatnya orang tua ni. Sebab dia ada perkataan tahu dan kenal, dia pun tanya soalan.
Dia tanya soalan kepada orang tua, wahai orang tua, di mana Allah dan dapat tak melihat Allah? Dia tahu. Kalau dia tahu dan kenal, mesti dia boleh jawab soalan ini macam seperti Syekh Abdullah yang nyatakan. Maka kata orang tua tu, dia kata apa? Dia kata Allah itu ada di mana-mana, dan bila-bila masa kita dapat melihat Allah. Marah raja putera tadi. Apa ni? Kata tahu kenal Allah, tapi cakap macam orang tak kenal Allah. Kata Allah ada di mana-mana. Mana boleh? Allah itu kan bukan makhluk. Kita ada kat mana-mana. Dan macam mana orang boleh lihat Allah di mana-mana? Maka dipukulnya tuan-tuan orang tua tadi, sebab terlalu marah, mengatakan Allah itu ada di mana-mana dan kita boleh lihat bila-bila masa. Dipukul. Yang peliknya tuan-tuan, apabila dipukul orang tua tadi tak sedikit pun mengelak. Dan tak timbul pun rasa takut. Lagi pelik tuan-tuan. Kita bila pukul dia mundur tuan-tuan, tak tunggu. Dia terima dah sakit-sakit. Dia kata, kenapa kamu tidak mengelak dan tak rasa takut? Itulah maksudnya tahu dan kenal. Segala perbuatan yang terjadi tadi adalah zalika taqdirul azizil alim. Bukan sekadar Allah mengatur langit bumi tadi, bahkan gerak tangan kita pun adalah aturan Allah. Itulah maknanya perbuatan yang Allah tunjuk pada kita dan kita boleh lihat. Dan tahu dan kenal tuan-tuan. Segala nanti tuan-tuan, kalau turun air hujan, kita yang tak ada makrifah ni, yang biasa kita kata air hujan turun. Tapi orang yang peringkat kenal, dia kata itu adalah tandanya Allah itu maha pemberi rezeki. Dia tak nampak hujan, dia nampak adalah Allah itu bersifat dengan sifat rasa. Sebab tu dia nampak, kita nampak hujan, mengikut apa ni, ramalan kaji cuaca, hujan turun, betul kan dia. Kita tak sebut pun bagaimana Allah menyusulkan. Jadi orang yang kenal dan tahu Allah, dia akan nampak segala-gala ini ada perbuatan af'alullah dan sifatullah. Dan dia masa tu dia bukan lagi melihat dengan mata kepala, tapi dia akan lihat dengan mata hati. Dia panggil ainul basirah. Tuan-tuan jangan kata saya sampai peringkat ni, saya masih lagi peringkat kanak-kanak. Cuma cakap ni atas dasar yang saya baca. Saya pun masih lagi tak mampu lagi sampai tahap tu. Cuma baca buku boleh dah cerita, tapi nak menerima hakikat macam tu rasa belum sampai lagi. Contoh, ada seorang isteri selepas solat duha berdoa dengan Allah, memohon dan meminta supaya diberikan rezeki hari ini. Siapakah suaminya? Suaminya tuan-tuan bekerja sebagai seorang penarik kereta aksiden tahun ini. Tuan-tuan bayangkan, seorang isteri minta doa selepas duha supaya murah rezeki. Apa maksud doa isteri tadi? Supaya suami yang dapat rezeki kan? Mesti kena ada orang aksiden. Isteri tadi dia kata, Allah dah seminggu dah tak ada aksiden kawasan ni. Kan? Hati dia kata, ni nak buka sekolah, nak kena minta ya Allah dia ada aksiden kanlah ya Allah jemaah ini seorang pun. Mesti ada terlintas dalam hatinya supaya ada tuan. Dan bila berlaku aksiden tuan-tuan, kalau kita tiada ilmu setakat ini, kita akan marah tuan. Tapi bila kita fikir ini adalah ijabah doa seorang isterinya yang meminta supaya rezeki, masa itu kita marah lagi tak? Kita dengan rela hati sedikit dan tenang sikit hati kita. Okeylah, nak azabkan kita ni kedekut, takai je tuan-tuan, kita semua ni laku je musibah, tuan, barulah boleh keluar tu pun tuan. Jadi itulah tuan-tuan, kita akan nampak di sana dengan hati sanubari ni di mana perbuatan Allah tuan-tuan. Azan. Tuan-tuan, kalau saya tak bagi ni, maknanya itu ketentuan sama. Tu lama-lama tak ada ceramah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bicara tentang soalan itu berkisar tentang ketuhanan Allah.
Di mana Allah, dan dapat tak kita lihat Allah? Maka peringkat demi peringkat ada jawapan yang berbeza, dan semua jawapan adalah boleh diterima. Dan cuma peringkat rendah sekadar akalnya. Khatibun nas ala qadri hukum. Kita bercakap atas dasar. Jadi tuan-tuan tak salah kalau peringkat sekolah rendah dikatakan. Kita tadi dah satu peringkat bila orang tua kata ada beza di antara tahu dan kenal. Iaitu tuan-tuan kita akan lihat segala-gala yang ada. Sebab tu tuan-tuan akan ada dalam kisah-kisah yang mana dia akan sebut Allah ada kat sini, di sana Allah. Sebab apa dia panggil apa? Kasyaf. Dengan dia dah rasa majnun dengan jiwa dia. Dia dah tak nampak lain-lain. Dia sebut Allah tu dia. Itu orang tahap tu. Tingginya dia tuan-tuan. Maka itulah yang diterima oleh Raja Muzaffar melalui sekejap dia bertemu dengan orang tua tadi dan dia belajar terus. Iaitu Allah itu dapat kita rasa di mana dengan melihat ainul basirah. Masa tu kita akan tenang. Apa pun berlaku, kita kata ini adalah ketentuan Allah. Tuan-tuan tenang tak menunggu saya untuk sampai pukul 9 atau pukul 9.30? Kalau tuan-tuan tak tenang, mana tuan-tuan masih lagi peringkat sekolah rendah. Tuan-tuan, letih, tak boleh terima. Saya pun tak boleh buat terang lama-lama tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu je tuan-tuan, sampai satu tahap orang tu tenang. Apa pun dia relax je. Ganas. Cuma tidur je gitu. Faham ke tak tahu. Okey, sikit lagi tuan-tuan nak habis dah. Tuan-tuan. Dan apabila ayahandanya Sultan Melaka mangkat, maka Raja Muzaffar pun balik beraja sebagai sultan. Maka tuan-tuan diminta supaya rakyatnya berfahaman iaitu Allah itu ada di mana-mana pun. Sebab itu tuan-tuan ada satu kisah pemuda, anak muda yang diminta oleh tok gurunya sembelih ayam. Maka dia pergi mana-mana tak boleh sembelih. Sebab apa? Dia nampak Allah sedang melihat. Dia rasa Allah melihatnya. Itu kefahaman tu. Dia di mana-mana pun pergi, dia lihat, rasa dalam hati, tak boleh. Itu nak rasa nak tanam. Yang benda ni ditanam dalam pemerintahan Raja Muzaffar. Semua orang kena rasa bertuhan dan Allah ada. Tak perlu pasal apa ni tuan-tuan? Kamera apa pun. Semua orang akan hidup tenang. Hebat Raja masa tu. Masa satu hari Raja pun tinggalkan kerajaannya pergi berburu. Relax. Tak perlu fikir. Apa benda tu? Zalika taqdirul azizil alim. Dalam pemburuannya dia bertemu dengan seorang pemuda lingkungan usia 30 tahun sedang mengejar seekor serigala. Tuan, kejar serigala. Rupanya bila tanya kenapa kejar serigala, kerana serigala tadi cuba memakan anak biri-birinya. Raja kata ada juga orang yang tak terima bahawa semua ini adalah aturan Allah. Sepatutnya kamu jangan sekali-kali mengejar mahalau serigala tadi. Biarkan dia memakan, bukan banyak pun, seekor je. Sebab itulah nak bagi tahu ketentuan Allah. Anak muda tadi kata siapa orang cakap macam ni? Maka diambilnya pasir tanah kan, dihemburkan ke muka Raja Sultan Melaka. Raja marah tak? Raja tak marah. Sebab Raja pun tahu itu pun takdir Allah. Sudah tuan-tuan. Betul tak? Bukan setakat serigala tadi nak makan kambing diri tu kan. Hatta kalau ada orang ambil pasir lempur pada muka raja, tuan-tuan berani? Ada berani? Sebab tuan-tuan yakin inilah takdir Allah, inilah takdir Allah. Dia ambil pun raja kat mana? Dekat Johor ke jadi. Berani? Kalau berani tuan-tuan boleh bagi anugerah keberanian. Tak berani. Tapi bila raja berkata demikian tentang bahawa serigala itu adalah perbuatan Allah, pemuda tadi terus ambil pasir 3 kali. Raja terkejut. Pak Raja boleh terima. Betul. Ini pun takdir Allah, tak ada buat apa-apa. Tapi panglima yang ada itu tak boleh terima. Macam mana buat kat raja dia? Dipegang, dipukul. Tuan-tuan, pemuda tadi pengsan, lepas tersedar tu baru ditanya, kenapa menghemburkan pasir ke muka raja? Maka dikatakan, tuan-tuan, dia kata raja sebenarnya dia cukup marah bila raja mengatakan setiap benda itu adalah perbuatan Allah. Semua benda perbuatan Allah. Jadi kita
tiada lagi usaha. Oh, jadi siapa tuanku? Raja Melaka. Oh, saya dengar tentang hebatnya Raja Melaka. Tapi rupanya Raja Melaka katanya tahu dan kenal Allah, tapi tiada rasa ingin bertemu dengan Allah. Asyik nak bertemu dengan rakyat dan menceritakan tentang inilah Allah dan bagaimana boleh melihat Allah. Oh, dia kata, raja ni saya ingat, raja ni hebat. Dia tahu dan kenal. Sebab belajar dengan seorang guru macam-macam tu. Tapi bila tuanku mengatakan kita semuanya hanya berserah pada Allah, kita tak mampu buat apa-apa, maka masa tu tuanku hanya tahu dan kenal, tapi tiada rasa ingin bertemu. Mana ayat dia? Maka pemuda tadi membacakan tu ayat daripada surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا. Ayat yang terakhir menunjukkan tuan-tuan, itulah tahap yang kita faham setakat ni, yang saya baru baca tu. Itu tahap tuan-tuan, bila tahu dan kenal, mesti ada rasa ingin sangat bertemu. Itu rindu. Bila rindu, kita ada sesuatu tuan-tuan, apa yang berlaku di depan ni kita tak hirau lah. Yang kita ni terlalu hiraukan perbuatan orang, nak cek seorang-seorang perbuatan orang ni, kerana kita hanya tahu dan kenal. Kita tak ada lagi hati ni pada Allah. Tuan, asyik nak beritahu orang di mana Allah dan dapat tak lihat Allah. Jadi dia kata, kalaulah begitu tahapnya, kita dah tahu dan kenal dan ingin bertemu, macam mana soalan di mana Allah dan dapat tak lihat Allah? Dia kata Allah ada di tempatnya dahulu, tak mana dahulu, dan Allah ada di tempatnya sekarang, dan Allah ada di tempatnya dahulu, sekarang dan akan datang. Macam mana? Sebab itu Allah yang tahu. Tuan-tuan, ni saya nak tahu siapa pencipta ni, siapa mereka dia, ada kat sini. Adakah saya tak nak guna benda ni? Saya nak tahu dulu sebelum saya ceramah ni. Tuan-tuan, saya lupa nak tanya dia, siapa mereka ni? Apa duk sibuk sangat nak tahu kat mana dia? Benda ni dah ada, guna fal mal. Jangan duk bicara sangat benda tentang benda di mana Allah, kat mana dapat. Itu bukan persoalan yang perlu ditanya. Buat apa yang Allah suruh. Fal ya'mal. Faman kana yarju. Ni makna perintah yang akhir, tuan-tuan. Habislah. Masa tu kita akan terima siapa pun nak beritahu Allah di mana, itu hak masing-masing, bukan salah. Peringkat rendah dia nak kata Allah di sana pun betul. Peringkat menengah rendah sekali dia kata Allah itu tiada bertempat pun betul. Allah ada di mana-mana pun betul. Tapi satu peringkat, tuan-tuan, kalau kita dah diberitahu kat sini, bukan itu persoalannya. Persoalannya adakah kita beramal dengan amal yang saleh. Itu kena cek. Jangan sekejap lagi tuan-tuan, mari pergi tanya orang kat mana Allah dapat tak. Itu saya tak benarkan tuan-tuan tadi. Stop. Jangan bertanya di mana Allah dan dapat tak melihat Allah. Itu bukan kerja kita. Kerja saya dan tuan-tuan kejap lagi, buatlah kerja yang Allah suruh. Dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Setan. Kat mana Allah buat apa sekarang ni, dan boleh tak? Itu tak perlu disoal dan diteliti. Tapi kalau ada orang buat itu, dia masih lagi peringkat-peringkat yang nak sampai tahap yang kita nak rasa. Sebab tu tuan-tuan, saya disebut satu sajak. Minta maaf, ada sajak saya bila rindu. Bila rindu datang bertemu, berkobar rasa ingin bertemu, berdebar dada menatap wajahmu, puasku pandang tak terasa jemu. Bila rindu
sampaikan salam di angin lalu, lena ku resah, jaga ku pilu, kerana di hati ingat selalu. Bila rindu ku sebut namamu, dia jauh beribu batu, biar mereka semua tahu cinta kita pada yang satu. Tuan-tuan, last sekali, tuan-tuan ada pengalaman balik ke negeri masing-masing. Saya pun ada pengalaman balik ke Kota Baru. Sampai di Tol Gombak, tuan-tuan, besarnya hati ni, rasa macam dah sampai dah. Berapa nak lepas ni tuan-tuan, daripada Salok nak sampai kadang-kadang sejam tak cukup. Jam lagi 2 jam. Beratur tuan-tuan, dia tulis Kota Baru. Welcome to Kota Baru. Senyum sokong. Dia tulis tu tuan, hati ni rasa besar. Dah sampai. Tulis perkataan Kota Baru, Newcastle. Tapi jaraknya ialah 400 kilo. Apa yang saya kena buat? Tuan-tuan, saya berhenti di situ. Saya berhenti di mana? Di signboard tadi. Saya kata inilah signboard Kota Baru. Jadi sampai kan? Sampai kan? Saya pun berhenti kat situ. Saya pun buat kajian. Saya ukur berapakah saiz signboard dan siapakah yang dapat tender, mas bawah ke atas ke, dan berapa kali dah kena langgar. Saya duduk situ tuan. Saya nak ke mana tuan-tuan? Saya kan nak pergi Kota Baru. Anak-anak dalam kereta tunggu. Ni apa pasal duduk tunggu ni tuan? Saya nak buat kajian, nak tahu detail tentang signboard tadi. Takkan sampai saya ke Kota Baru. Apa yang saya kena buat? Saya kena teruskan perjalanan saya mengikut apa yang dia tunjuk, 400 kilometer dan jaraknya tadi. Dan jangan melencong ke mana-mana. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Jadi senang je tuan-tuan, nak kenal Allah, nak jumpa dengan Allah, 2 perkara. Bukan bertanya Allah di mana, bukan bertanya dapat tak melihat Allah. 2 je. Buat amalan yang saleh dan jangan sekali-kali syirikkan Allah. Tuan-tuan akan mendapat tempat yang mulia, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.